Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ali Fahmi Official dan selamat datang bagi yang baru menonton di channel ini. Jangan lupa untuk melanggan dan juga like video ini, insyaAllah. Okey, insyaAllah pada kali ini kita nak membicarakan tentang 5 perkara penting untuk home studio bagi pemula. Okey, insyaAllah pada kali ini kita nak membicarakan tentang 5 perkara penting untuk home studio bagi pemula. Jom kita tengok apa dia satu-satu. Yang pertama, sudah tentu adalah perkara yang paling penting sekali adalah laptop ataupun PC, yang mana di dalamnya kita akan pakai DAW ataupun ejaan singkat dia DAW. Apa dia DAW ni? Iaitu D digital, A audio, W work, digital audio work, ataupun dalam bahasa yang lainnya ataupun bahasa yang lebih mudah kita panggil software yang digunakan untuk rakaman. Dia boleh guna untuk laptop bagi yang bagi pemula, banyak yang ada laptop, boleh guna laptop ataupun PC. Dan mestilah PC dan juga laptop itu support dengan software-software ni. Dalam bahasa ringkasnya kita boleh kata, kalau kita tengok prosesor ataupun RAM, mestilah prosesor tu i3 dan ke atas. Kalau RAM pula 4GB dan ke atas. Itu pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui sebelum ni. Memang itu adalah basic yang kena ada. Perkara kedua adalah interface. Apa dia itu interface? Ini adalah alat perantara untuk menghasilkan input dan juga output. Okay, apa dia input? Maksud dia segala-gala input daripada mikrofon ataupun signal line akan masuk kepada alat interface ni, dan daripada alat ni dia akan menghantar keluar ke beberapa output. Antara output yang penting, dia akan hantar kepada laptop ataupun PC melalui wire ataupun kabel USB, sama ada 2.0, 3.0 ataupun yang paling latest sekarang ni adalah wire USB Type C yang telah banyak di pasaran sekarang ni, sedang masuk di pasaran Malaysia. Okey, dan yang kedua, output dia apa lagi? Dia boleh output, dia menghantar stereo untuk digunakan kepada headphone, dan dia menghantar kepada monitor speaker. Yang ketiga adalah mikrofon ataupun dalam bahasa studionya condenser mic, iaitu mic yang kita gunakan macam studio rakaman tu, mic yang kita tengok dia lain daripada mikrofon biasa. Kenapa condenser mikrofon? Kerana condenser mikrofon ni diciptakan khas untuk bunyi yang lebih tertumpu kepada frekuensi yang lebih jelas untuk suara, instrumen dan sebagainya lah yang kita boleh guna lagi untuk mikrofon. Jadi mikrofon yang kita recommend adalah condenser mic, tetapi bukanlah seperti yang tersebar di jualan online sekarang terlalu banyak bentuknya condenser mic, tetapi kualitinya seperti kadang-kadang malah lebih teruk daripada mikrofon yang biasa lagi. Sebab itu mungkin di segi gimmick yang dia buat, kilang buat demi bagi nampak menarik. Tetapi anda perlu berhati-hati untuk membeli condenser mic. Belilah dengan brand yang jenama-jenama terkenal untuk memastikan
kualiti produk kita cantik dan bagus. Yang keempat, headphone. Headphone adalah satu alat yang penting untuk kita nak guna masa kita nak playback balik apa yang kita rekod, ataupun kita gunakan semasa kita rekod dengan ada bunyi-bunyi yang lain daripada software tu, supaya tak terdengar masuk dalam mic. Jadi kena guna headphone. Kalau kita pasang terus pakai monitor, speaker dan sebagainya, jadi bunyi yang luar tu dia masuk balik dalam mic. Jadi susahlah nak proses editing dan sebagainya. Jadi kita kena pakai headphone semasa rakaman untuk kita mendengar seperti metronom, untuk set tempo bagi tepat, yang 1, 2, 3, 4 tu, tik 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 tu. Jadi itulah kegunaan pentingnya headphone dalam home studio ni. Okey, adapun di segi kegunaan headphone semasa mixing, sebenarnya ia tidaklah digalakkan, disebabkan bila kita guna masa mixing, maksudnya peranan headphone ni taklah terlalu penting, disebabkan headphone kalau kita pakai dia terlalu dekat dengan telinga kita, dan bunyi tu memang dekat dengan telinga kita. Kalau kita tengok orang profesional dia tak akan mixing pakai headphone. Headphone hanya digunakan untuk semasa rakaman, untuk nak mengelakkan bunyi-bunyi luar masuk, seperti bunyi muzik, -1 ataupun bunyi tempo dan sebagainya. Dan digunakan juga headphone semasa mixing hanyalah untuk balancing sahaja. Balancing antara kiri dan kanan. Kalau kita tahu sound kita ada left, right, kiri dan kanan. Jadi kita nak tahu berapa peratus duduk sesuatu bunyi itu ada di sebelah kanan, center dan juga sebelah kiri. Jadi kita nak tahu macam tu, macam mana kita nak balance dah. Hanya dengan headphone kita boleh balance dengan tepat. Tetapi apa yang lebih penting untuk mixing adalah alat yang kelima ni. Jom kita tengok apa alat yang kelima. Yang kelima adalah monitor speaker. Monitor speaker. Yang sebelum ni kalau bagi orang komputer, mungkin bila sebut monitor dia lebih terkenal dengan skrin komputer tu. Itu pun dipanggil monitor sebab skrin display tu kan. Sebabnya kalau istilah studio rakaman ni, monitor tu adalah speaker sound yang ada sepasang kiri dan kanan tu. Itu adalah sangat-sangat penting untuk digunakan untuk proses mixing. Ia adalah amat penting. Sebab sebenarnya proses mixing ni memerlukan penjarakan yang sesuai dengan speaker yang monitor tadi, supaya dia tak dekat dengan kita. Macam kita contoh kata tadi, pakai headphone tu terlalu dekat, kita tak boleh nak beza sangat bunyi. Kalau rakam seorang-seorang tu dekat satu track tu tak apalah. Tapi kalau rakam nasyid ke qasidah ke yang track dia berpuluh-puluh track, macam mana kita nak susun benda-benda tu, dia akan jadi semak dalam headphone tu. Jadi macam mana kita nak asingkan track pertama, backup ni duduk belah kanan sikit, ni kiri sikit, bunyi ni kanan sikit tapi duduk bawah. Benda tu hanya ditentukan dengan adanya monitor speaker, dan kita boleh monitor di situ. Sebab tu dipanggil monitor. Sebab untuk kita nak monitor sesuatu bunyi, nak letak dia kedudukan di sebelah kiri ke kanan, dan juga yang paling penting adalah untuk tune dia punya equalizer dia. Setiap suara orang ada lain-lain frekuensi. Setiap frekuensi ada peranan dia, ada campur tolak apa semua tu. Yang tu kita akan bincang pada tajuk yang akan datang. Tetapi kegunaan monitor tidaklah terlalu penting sangat bagi para pemula. Maksudnya pemula ni memada dengan ada headphone pun boleh dah mula kerja. Tetapi kalau nak sempurna lagi kerja, alat yang kelima ni saya katakan adalah penting juga untuk pemula bagi yang nak set up home studio. Jadi alat itu saja yang diperlukan bagi pemula home studio. Jadi anda boleh mencuba dan boleh try dengan tip yang saya buat ni, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada tip-tip yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.